A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Hadirin dan hadirat serta pendengar yang saya kasihi sekalian, saya sambung perbincangan berkenaan dengan hukum hakam yang berkait dengan nafkah. Pada malam yang lepas saya telah bincangkan berkenaan dengan hadis khudhi mimmalihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki muttafaqun alaih. Hari ini kita bincang daripada minggu lepas, saya sambung. Yang nombor 1 tu tengah dia tu, syarat wajibnya belanja atas dua ibu bapa kepada anak apabila si anak masih kecil dan miskin atau besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Pun sebaliknya, wajib atas anak memberi belanja, memberi nafkah lah kepada kedua ibu bapanya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Al-Luqman, suratul Luqman ayat 15. Bergaulah dengan kedua ibu bapa dengan dalam dunia dengan sebaik-baiknya. Cara bergaul yang baik itu amat banyak. Ringkasnya, menjaga jangan keduanya mendapat kesakitan atau kesusahan dan menolong keduanya dalam segala keperluan. Jadi ada dua perkara sini dia tekan, dia sebut sini. Pertamanya, tanggungjawab ibu bapa dalam memberi nafkah kepada anak-anak, itu satu. Yang kedua, tanggungjawab anak memberi nafkah kepada kedua ibu bapa. Okey. Jadi ada dua perkara situ. Jangan kita dah ingat ke mak ayah je ataupun ayah je yang tanggung kita. Anak tanggung ayah tak ada. Siapa kata gitu? Salah tu. Salah. Rupa-rupanya ada juga anak wajib kena tanggung ibu bapa dia apabila dalam keadaan-keadaan yang susah. Jadi yang pertamanya iaitu wajib ke atas kedua ibu bapa memberi nafkah kepada anak. Kalau pertamanya kalau anak tu masih kecil, masih kecil lagi, pada masa itu bolehlah, bukan boleh, wajiblah ke atas kedua ibu bapa memberi nafkah kepada si anak tersebut. Jadi sebab tu disebut ibu bapa. Ibu bapa ni maksudnya berdasarkan kepada perkahwinan. Sebab tu yang Islam suruh tekan sangat perkahwinan. Tak boleh berzina. Sebab bila lahirnya anak zina, maka tidak sabit nasab. Bila tidak sabit nasab, maka si lelaki yang bertanggungjawab tu, dia tak wajib nak tanggung, nak beri nafkah kepada anak yang lahir hasil dia berzina dengan perempuan tersebut. Tengok, mana tu yang dia tekan sangat masalah kahwin. Sebab nak tanggungjawab pada anak ni, bila dah dapat anak, maka ibu bapa tadi bertanggungjawab lah memberi nafkah. Kalau tak kahwin, hak lelaki tadi tak ada wajib apa-apa. Tak ada wajib apa-apa, nak apa nama ni, dia lari lah, gitu. Ataupun kalau tak lari pun tak ada tanggungjawab apa-apa terhadap anak zina yang tadi yang lahir daripada perzinaan dia tadi. Sebab tu tanggungjawab tu jatuh kepada ibu. Mak pula kena tanggung anak. Sebabnya ialah kerana lahir daripada hasil yang bukan melalui perkahwinan yang sah. Jadi sebab tu dalam kitab-kitab fiqh duk sebut, antaranya dalam kitab Mughni Muhtaj duk sebut apa hukum kalau seorang tu dia ada anak zina, nak ngekah nak ngekah guan dia. Adakah tak sunat ngekah? Dah, sebab dia anak zina, maka tak boleh nak ngekah, tak boleh, tak sunat ngekah. Ataupun setiap anak yang dilahirkan memang sunat ngekah, sunat diakikahkan. Bahasa Melayu kata akikah. Tak, orang kita, orang Terengganu kata ngekah, gitu lah. Tak. Okey. Kalau nak ikutnya sunat diakikahkan walaupun anak zina. Jadi kalau keadaan begitu,
Nak buat mana tu? Malu nak ngekoh pula. Oh. Tak. Dia berzina kemudian nak dapat anak nak ngekoh pula. Okey. Nak panggil guna orang. Jadi sebab tu dibincang dalam kitab-kitab fiqh, dikatakan sunat juga ngekoh tapi secara bersembunyi. Nyak-nyak je. Beleh kambing ekor. Ataupun kalau lelaki sebeleh kambing 2 ekor. Lepas tu nak buat senyak-senyak guna, nak panggil orang tak boleh. Pakai cari orang miskin gitu lah. Tak. Dengar kata itu ada 3 orang miskin beri. Tak. Kemudian bunyi situ pula ada beri. Gitu. Sampai petang tu habis belicing beri ke orang miskin. Daging ekor tadi dia makan pun boleh, tak ada masalah apa-apa, bukan jadi haram apa, boleh nak makan pun. Tapi nak ceritanya hak anak tadi wajib ke atas ibu, sebab bapa tak ada, sebab apa perkahwinan, bukan melalui perkahwinan dia lahir, bahkan melalui anak zina. Itu berdasarkan kepada hak biasa kita dengar dalam mazhab Syafi'i, dan memang ada pada kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Okey. Tu. Jadi kalau anak tu masih kecil, pada masa itu wajiblah si ibu bapa tadi memberi nafkah kepada anak tersebut. Okey, kasih kecil. Kemudian kalau anak tu besar, mana kalau besar? Maka apabila besar, kalau dia kuat untuk berusaha, tak wajib dah. Tetapi kalau tidak mampu nak berusaha, macam mana pula tak mampu nak berusaha? Dah terkata 4, terkata 5. Kita katalah terkata 3 dah. Biasanya kita kata terkata 3 lah siapa umur. Maka terkata 3 tu nak masuk. Lah dia ni ada PM, dulu ada PMA, lah ni pendapat baru ni. Tak umpamanya dah macam PMA kelah. Tak. Nak periksa lagi, nak kerja lagi. Mana tu? Pada masa tu walaupun dah besar anak tersebut, dah sampai umur, tetapi tidak berupaya untuk bekerja sebab dia ngaji, sebab dia belajar, sebab terkata 3, sebab terkata 4, sebab terkata 5, sebab universiti sekalipun, pada masa itu ibu bapa masih lagi berkewajipan untuk menanggung anak tadi. Jadi kalau orang tanya wajib dah kena tanggung anak siapa umur dah, tapi terkata 5 di sekolah, wajib lah jawab je. Sebab apa wajib? Sebab dia tidak berupaya lagi nak kerja. Dah berupaya dah balik sekolah kerja, ke tak berupaya tu nak buat kerja rumah wan ni. Tak kata. Pas balik sekolah kena pergi kerja pula. Bila nampak PT jawab dia tak mau ambil SPM dah. Tak mau masuk sekolah dah. Bila PT stokor sehari 20 ya, 30 ya. Tak, bulan dapat 600 700 malah sekolah dah. Tengok. Jadi sebab tu keperluan belajar tadi adalah keperluan daruri, mesti ada dalam masyarakat. Jadi dia anggap sebagai tidak berupaya juga. Jadi itu jawapan dia. Sampai peringkat universiti sekalipun, kalau tak ada orang nak tanggung, maka ibu bapa masih lagi wajib kena tanggung anak dia walaupun peringkat universiti. Kalau lah tak ada tajaan ataupun tak ada lah beasiswa dan sebagainya. Dan nak kerja pun tak urut tak. Kalau peringkat degree pertama tu memang tak boleh nak kerja lah, sibuk assignment lagi. Mungkin kalau peringkat master apa semua tu memang kena kerja lah. Itu memang kerja lah. Waktu tu kan nak nyusah orang juga. Okay? Saya nak katakan bahawa wajib tanggung tadi siapa umur sekalipun wajib. Dan kalau hak peluang tu siapa dia kahwin lah. Tanggungjawab tu siapalah kepada perkahwinan. Kalau dia kerja cerita lain. Kalau tak kerja selagi itulah dia selagi tak kahwin, selagi itulah dia berkewajipan. Ibu bapa tadi wajiblah menanggung kepada si anak perempuan sehinggalah dia berkahwin. Itu. Kemudian anak pula dia wajib kena tanggung ibu bapa. Bila? Apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta. Pitih tak ada, nak kerja tak boleh. Tak. Adalah tanah. Tak, tapi nak makan tanah. Takkan nak makan tanah tu takkan nak jual pula. Kono-kononnya lah, makna dia kita kata ada tanah kan. Jadi bila ada tanah kok, makna dia ada modal. Bila ada modal tak wajib kita tanggung, kita anak. Dah dia ada tanah. Bunyi kata siapa berkekar tanah dah umpamanya. Wajib dia kena jual. Hak tanah tu tak boleh makan. Sebab tu dalam zakat, dalam bab zakat, kalau kita tengok dalam kitab Majmu' Imam Nawawi disebut, kalau orang tu miskin tak cukup makan, tapi dia ada tanah, boleh juga zakat. Dia boleh juga zakat, bukan makna dia bila tak cukup makan ni, gaji 20 hari je umpamanya, tanah ada 3 ekar, tak boleh zakat dia sebab tanah 3 ekar. Dia nak makan mana tanah tu? Dia nak jual. Tanah ni kadang-kadang bukan untuk dia, untuk anak-anak dia dan sebagainya. Satu strategi kehidupan akan datang. Jadi sebab tu bila ada tanah, tak ganggu dia tu sifat dia sebagai seorang miskin.
Ada dalam kitab ada kitab Majmu' ada sebut. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi pun ada sebut perkara tersebut. Jadi itu nak katakan bahawa jangan kita anggap bila dia ada harta macam ada tanah tu tak wajib nafkah mak pok kita ni. Dia banyak dah. Kecuali memang dia ada hasil. Tanah tu ada apa? Ada kelapa sawit. Tanah tu ada apa? Ada getah. Tiap-tiap bulan mari je dah. Bukan mari selori dah, mari dah. Main ramuknya kalau luas main ratus juga, main ribu juga ramuknya dah kalau tanah tu luas dan sebagainya. Jadi kalau macam tu tak wajib lah. Tak ada benda tanah kosong gitu. Tanah tidak diusahakan dan sebagainya, pada masa itu tidak ada hasil, tak ada apa. Hatta kalau ada buah pun buah tu bermusim. Takkan nak tunggu makan musim durian saja, tak musim hak dak durian ni tak ada pitih, maka wajiblah si anak tadi menanggung kepada ibu bapaknya. Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada Al-Quran yang saya baca tadi, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah kamu bergaul dengan kedua ibu bapa kamu dengan cara yang baik. Di antara cara yang baik itu ialah apabila mereka memerlukan pertolongan, keperluan kehidupan, maka wajiblah kita sebagai seorang anak kena membantu keperluan ibu bapa tadi. Begitu. Kemudian mak ayah pula janganlah lebih-lebih sangat. Dah perlu sebulan tu kita kata 1,000, janganlah minta lebih sangat. Kawan tu nak simpan kat piti untuk anak-anak dia. Begitu, janganlah kita menyalahgunakan kuasa. Petang dia mak pok kau umpamanya dah. Minta nak uwi 2,000, apa uwi sedah. Umpamanya dah. Allah lalu. Kawan tu gaji 3,500 umpamanya, tinggal 1,500. Dah nak akan apa? Duk lupa pula Allah. Tak kita kata dah. Jadi janganlah buat undang-undang gitu. Kadang apa? Duduk kampung kita ni dah umpamanya. Mungkinlah 700 ke 800 2 orang tu cukup dah. Itu seorang anak dah. Kalau ada 10 orang anak, duk main 500 orang, Allah. Kaya pada anak lagi tau. Anak gaji 3,000, dia gaji 10,000 dah tahu dah. Buat apa. Jadi kena pandai-pandai lah. Perimbangan tu kena ada. Janganlah kita ni sebagai ibu bapa kita guna kuasa kita nak perah pulak. Kayak orang panggil harta mak anak-anak kita, jangan. Kita kena fikir pula benda yang lain. Dan kalau kita melampau dalam perkara tu, anak tak wajib ikut dalam hak pelampauan itu. Kalau dia kata dia minta 2,000, tengok sila pada jauh 700 ya je pandang. Dah umpamanya 700 ya je. Dak ayah dak lebih tu. Tak, jarang-jarang sekali nak pergi umrah tu tak apa. Tak, pakak adik-beradik tak nak pergi. Mak ayah saat ni rasa juga pergi Mekah walaupun dah pergi dah umpamanya pergi umrah tu tak apalah. Moleklah. Dengan sebab perkahwinan diwajibkan atas suami memberi belanja kepada isterinya yang taat, baik makanan atau pakaian mahupun tempat kediaman, perkakas rumah tangga dan lain-lain menurut keadaan tempat masing-masing dan tingkatan suami. Banyaknya menurut hajat dan adat berlaku di tempat masing-masing dengan mengingat tingkatan dan keadaan yang sama dengan keadaan suami. Walaupun sebahagian ulama mengatakan nafkah itu kadar yang tertentu, tetapi yang muktamad tidak ditentukan. Hanya sekadar cukup serta mengingat keadaan suami. Keterangan hadis isteri Abu Sufyan yang telah lalu dan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, Baqarah. Hak nafkah isteri yang dapat diterima daripada suaminya seimbang dengan kewajipannya terhadap suaminya itu dengan baik. Hak ni bagi orang yang berkahwin, maka wajiblah dia kena tanggung isteri dia yang taat, yang tidak derhaka. Kalau derhaka pula macam mana? Tak wajib beri. Masa derhaka tu, masa derhaka isteri derhaka tu, pada masa hak tahap derhaka berapa hari derhaka? 4 hari tak uri, tak wajib. Dah lepas pada tu kena qada balik ke mana? Contohnya dia derhaka 4 hari, keluar rumah dak royak patah ke suami 4 hari dah, tiap-tiap hari begitu seumur. Maka kalau nak kira makannya, kita kata mungkinlah 40 riyal hari. 40 riyal kali dengan 4, 160 riyal umpamanya. Maka lepas pada dia taat semula tu kena bayar 160 mana? Tak ada, tak ayah. Tak ada qada-qada ada. Bab-bab pitih kita tak ada qada. Dia tak ada qada gitu. Masa ada raka tak dapat, tak ada qada. Tak, salah diri. Jangan kita kata kena qada mula. Lepas pada dia baik itu, lepas pada dia tak ada raka dah pada suami dia, dah bertaubat dah. Hari kelima tadi, suami pun wajiblah kena qada 160 ya, tak ada gitu. Tak ada qada-qada bab tu. Okey, jadi
Setakat tu lah. Hari kelima tu nafkah lah. Hari keempat apa semua tu, dah lapar perut apa semua, duk ngadu dalam telefon lapar perut, dah wajib. Yang sebab dia deraka pada suami kerana contohnya keluar rumah tanpa izin daripada suami. Itu contohnya. Kemudian beri nafkah ni juga berdasarkan kepada keadaan uruf tempat masing-masing. Kalau nak beri nafkah pada isteri ni dengan adanya pakaian, dengan adanya makanan dan tempat tinggal, dan juga kakak rumah. Biasanya kakak rumah ni berapa tak ada? Mesin basuh kena ada contohnya. Ada orang mesti ada. Tak ada orang dalam ni basuh dengan tangan orang tak ada dah. Tak. TV kena ada stay. Dah umpamanya. Gamuk-gamuk amber astro pun kena ada juga astro umumnya dah. Learning perubahan dah ada. Okey. Kemudian ada gak kursi sesek gitu dah. Okey. 3 2 1. Fashion learning. Dulu senang je. Dulu 3 se. Dah, 4 hotel duduk seorang, 3 hotel duduk suti tu duduk 3 orang. Dah. Zaman dulu, sofa dulu benda ni. Kursi set zaman dulu. Dah. Begitu keadaannya. Jadi itu pekakah tu kena ada ikut keadaan. Jangan beli hak 80,000. Dah, kursi hak sofa tu 40,000. Dah umpamanya tu dah sabah lah keadaan tu. Dari isteri suami kerja berapa? Umpamanya dah. Suami kerja umpamanya, bukan kita nak ini buat contoh je dah. Okay, buat contoh je. Kerjalah contoh jaga umpamanya dah. Gaji banyak mana sangat dah, tutup 10,000 nak beli 40,000. Duk belek-belek ke buku tu, buku apa, buku ni, buku kedai tu lah. Buku kedai perabot tu nak ni kok mana-mana nak ni ngaru dah umpamanya. Tak boleh lah. Itu kena ikut keadaan kemampuan suami. Ada juga suami ni kerja barang je, tapi broker tanah. Berambok gitu. Dah, komang je nampak, pakai baju bekora je. Dah. Relax je dah. Tapi tiap-tiap bulan berapa ribu boleh. Sebab apa? Dia beli tanah, dia pecah luk. Pecah luk jual 80 ya seluk. Dah umpamanya dah. Okey. Dah biasa dah dengan orang jabat tanah je kejap je dah umpamanya dah. Ikut peraturan lah. Dia ikut peraturan. Jadi ada kok gitu. Kerja kamai. Slow je nampak kerja. Tapi hello dia tak ni bisa tu. Okey, handphone dia tu adalah nyawa dia. Tinggal telefon tengah nyawa. Dah umpamanya sebab apa? Worker tanah. Dah umpamanya. Maka ada juga jenis gitu. Tu kekaya tu. Jangan tengok atas kerjaan zahir ni. Tengok pada keadaan pendapatan dia tu, maka dia hendaklah memberi berdasarkan kepada kemampuan dia tadi. Dari ayat di atas, jelaslah bahawa nafkah seorang isteri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat, derhaka kepada suaminya, tidak berhak mengambil segala belanja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna alaikum rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, makna bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimah Allah, dan diwajibkan di atas kamu suami memberi nafkah dan pakaian kepada mereka, iaitu isteri-isteri, dengan cara yang sebaik-baiknya pantas. Itulah sebaik-baiknya, itulah sebaik-baiknya. Riwayat Muslim. Ini hadis Rasulullah SAW. Kita bayangkan hadis ni tak ada benda gitu je. Sebenarnya bila Rasulullah cakap gini, dia telah memecahkan, orang panggil suasana amalan yang dilakukan di zaman jahiliah. Zaman jahiliah ni orang puang ni, kau tak tahu nak kata lah, komang doa. Dia letak tahap mana ni. Nak kata kasta nombor 2 rendah lagi, kasta nombor 3 rendah lagi mungkin. Itu makna teruk sangat orang puang ni dia diperlakukan di zaman jahiliah. Jadi sebab tu bila Rasulullah kata ittaqullaha fin nisa, kamu hendaklah bertakwa pada orang puan, orang puan ni, hak-hak dia. Tak? Isteri-isteri kamu tu, hak-hak isteri kamu tu kena jaga. Di antaranya nafkah, di antaranya pakaian. Hendaklah kamu beri bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Gitu. Mungkin hadis ni kalau zaman sekarang kita tak kejut dah. Sebab apa? Allah, zaman sekarang ni orang lelaki dengan orang puan, suami isteri, kadang-kadang hak mana ketua keluarga pun tak tahu. Hak mana ketua keluarga pun tak tahu dah zaman sekarang ni. Yalah, tahu juga dah orang lelaki jadi ketua keluarga. Tapi zaman sekarang ni kadang-kadang kita nampak tak kira lah kat mana-mana pun.
Dah rancangan mana pun dak kadang-kadang gua lah. Orang puang orang lelaki ni satu jawatan. Jawatan dia berapa? Ketua keluarga. Dia orang puang ni timbalang ketua keluarga. Bukan ketua keluarga. Orang lelaki ni ketua keluarga. Sebab tu orang lelaki ni dia kena dia lain. Dia tak boleh nak sama, nak tunjuk sama gitu ke puang suami isterinya sama je. Tak boleh, lain. Orang lelaki dia boleh kahwin 4. Seorang dia tu 4 orang dia boleh kawan. Dia boleh kawan dan di bawah pemerintahan dia. Makna dia ni memang hebat orang jenis orang lelaki ni. Dari segi kedudukan tanggungjawab saat ni. Orang puang ni tahap tu lah, dia tak sama begitu. Nah, sekarang ni kadang-kadang kita tengok rancangan kadang-kadang setengah tu sama, kita nampak tak boleh buat gitu. Dah, lain orang lelaki lain tinggi orang puang lagi. Begitu keadaannya. Dah. Jangan samakan tahap suami isteri tu sama je. Jangan sama rata, tak boleh sama rata. Salah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki mesti jadi boh kepada orang puang dalam bab rumah tangga. Dah, begitu keadaannya. Jadi saya nak sebut kat sini, janganlah melapor begitu sangat dah. Jadi kita nak tunjukkan bahawa tanggungjawab tu kalau zaman jahiliah dulu, kalau Rasulullah cakap dia kejut orang. Selama ni kita buat orang puang kasta nombor berapa dah tahu dah. Okey. Dia kejut ni satu benda yang Rasulullah cakap ni satu benda yang memecahkan amalan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah. Adapun zaman sekarang tak boleh lah. Jangan samakan begitu dah. Jadi itu keadaannya. Orang puang orang lelaki ada tanggungjawab masing-masing. Orang lelaki orang puang tugas dia duduk dapur banyak sekarang. Begitu dah. Okey. Kalau nak kerjalah, tapi walaupun kerja pun tapi makna tanggungjawab sebagai isteri itu kena ada jugalah. Begitu, jangan kita samakan di antara lelaki dengan perempuan. Begitu kadang. Ayat dan hadis tersebut tidak memberi ketentuan kadar nafkah itu hanya dengan kata-kata ma'ruf, bererti menurut keadaan sesuatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat. Nombor 3, dengan sebab milik binatang yang dimiliki oleh seseorang wajib ke atasnya memberi makan binatang itu dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala udhibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat fi sahihain. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi besar sallallahu alaihi wasallam telah bersabdalah. Bahasa Indonesia dia kata gitu, berkata tak. Kita bahasa Melayu kita ni bersabda. Sedap sikitnya dah. Telah diseksa seorang perempuan lantaran dia memenjarakan seekor kucing, tidak diberinya makan dan tidak pula diberikan minum sehingga mati kucing itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hak ni masuk dalam nafkah juga ni. Bila kita bela binatang, wajib kita kena beri makan kepada binatang tu. Wajib. Kalau tak boleh bela ke mana? Lepas. Lepas habis tanggungjawab. Kita bela ikan, wajib. Jangan lok sampai mampu ikan sekila tu umpamanya. Okey. Orang kadang-kadang buat pelaga pun lok. Ikan sekila dah. Pelaga ikan sekila. Tak ada orang sikit ke, buat pelaga lalu. Ada orang sikit ke, ada botol dengan botol. Tak apalah. Ikan sekila sebotol, ikan sekila botol buat dekat-dekat. Tak pelaga lah. Ada orang hikat je. Habis waktu ngak masuk dalam botol gitu dah macam ayam papuk ke, ayam datang ke dah. Ada pelaga dah. Jadi tak boleh gitu. Dia kalau kita jaga binatang, beli ikan dalam apa ni, aquarium tu, pada masa itu wajiblah kita kena beri makan kepada ikan tersebut. Kalau kita bela kucing, wajiblah kita kena beri makan kepada kucing tersebut. Begitu. Kalau bela anjing, gitu juga. Dah bela anjing ada. Boleh bela anjing untuk jaga tanam-tanaman. Boleh, tak ada masalah. Ataupun anjing tu digunakan oleh polis nak selesaikan masalah pengedaran dadah, nak cari dadah penjenayah apa semua. Anjing tu jangan lock gitu. Hak kita bela tu kena beri makan secukupnya. Begitu. Benda apa lagi orang bela? Ayam. Ayam bela juga. Memang dah. Ayam gitu juga, itik gitu juga. Jangan lock je dah. Dah mampu. Orang mari. Dah umpamanya. Kucing itu kalau ikut dalam hadis ni, seorang perempuan diazab oleh Allah kerana apa? Dia kurung kucing dia. Nak bela hangat kucing, lawa kucing ekor begitu gini dah umpamanya. Tapi we makan dah. Dah umpamanya. Maka orang puan ni telah
dimasukkan ke dalam api neraka. Sebab seekor kucing masuk neraka je. Sebab apa? Sebab dia tidak hormat hukum Allah. Apa hukum Allah? Kena beri makan kepada binatang belaang dia tadi. Dah kalau bela toyo, hak tu dah wajib ah. Ada gak orang bela toyo unjuk kaki habis darah. Hak tu syirik. Okey. Ulang acak kali tak boleh marah orang bab-bab tak umur ni. Tak umpamanya tak. Kalau bela toyo, bela pelesi umpamanya, ataupun bela jin nak berobat orang atau nak bom orang, guana pula wajib kena beri makan. Hak tu bukan wajib kena beri makan, wajib awak pisah dengan dia. Sebab apa? Telah berlakunya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana digunakan jin tersebut untuk mengetahui benda-benda, untuk berinteraksi dengan benda-benda yang gaib. Maka itu adalah satu benda yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lain. Hak bela toyo, hak bela pelisik tu cerita lain. Hang dak masuk sini dah. Okey. Tapi sebab tu siapa-siapa beli ikan rumah hak dalam akuarium tu, maka kena nilah, kena beri makan. Bukan setakat beri makan, kena beri oksigen. Kena beri oksigen hak buih. Tak? Kena pasang dia punya metal dia tu tak, yang apa buih dia tu supaya oksigen cukup umpamanya. Jangan dok lock gitu. Lusa mampu kerah tak umpamanya apa ni ikan tu. Sebab apa lock dia makan haja oksigen tak tak boleh. Okay, kita kena bertanggungjawab. Dah boleh ke bela ikan gitu? Boleh, tak ada apa-apa. Ada fatwa kata boleh. Fatwa daripada Syekh Abdul Aziz Baz. Dia kata kita nak bela ikan tak ada apa-apa. Tapi jangan beli ikan seekor, ada gu dia lah. Betul 4-5 ekor dah umpamanya ada gu, ada jatang, ada tina. Tak? Cukup makan. Kita nak sebab apa? Kita nak tengok lawa dia ni kelak-kelak dah. Pasang malam-malam pula. Pasang lapu pula kelak dah umpamanya ada warna gini, pacaran gini dan sebagainya. Tak apa, tak ada masalah. Kita beristimtak ataupun kita berseronok-seronok dengan ikan tu tak ada masalah. Sebagaimana juga kita berseronok-seronok dengan kucing. Tengok ekor dia begini. Tak, bulu dia begini. Boleh tak bela kucing? Boleh, tapi kena beri makan. Kena beri makan, jangan duk seksa dia. Hamba baca dekat mana ada orang buat kucing letak dalam botol, masuk dalam botol gitu. Jadi patut dia jual lah. Betul beginilah, betul begitulah umpamanya. Kat mana tahu baca tak ingat dah. Dalam majalah ke TV kita, dalam surat khabar kita lebih kurang. Maka hak tu adalah satu benda yang menyeksa binatang, maka hukumnya adalah haram. Benda apa lagi hak jenis hak kita bela? Ada sekara lagi burung boleh bela tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi biarlah ada geng dia, ada gu dia tu kena ada tak? Nak letak dalam apa ni, dalam tu dia, dalam sarang dia, tak ada masalah. Tapi syarat dia kena ada gu dia. Maka beri makan cukup, ada gu dia, beres, selesai masalah. Tidak diharamkan oleh syariat Islam itu sendiri. Jadi gitu keadaan. Jangan seksa binatang. Sebenarnya seksa binatang ni adalah, ataupun membunuh binatang ni adalah satu benda yang diharamkan dalam Islam. Ada yang makruh, ada yang haram. Tak, ada juga yang makruh, tak sampai ke haram. Kalau kita bunuh binatang dengan cara menyeksakan, jadi haram. Contohnya kita kata semut banyak enggak rumah kita. Semut. Tak, nak musim apa ni, musim mungkinlah. Musim ujung tahun tak, ada belendar sikit kau naik apa nama ni, semut tak banyak. Kita pun panasan, maka kita pun panas tunggu pergi panas api. Ambil sak kabar lama, kita bakar, kita pun bakar tak umpamanya. Apa hukum dia? Haram hukum dia. Tidak dibenarkan buat begitu, sebabnya ada dua dalil. Dalilnya ialah kerana di zaman Rasulullah SAW pernah ada sahabat yang bakar semut tadi. Maka Rasulullah kata la yu'adzibuha illa rabbuha. Tidak boleh, la yu'adzibuha binnar illa rabbuha. Tidak boleh seksanya binatang ini malaikat tuan kepada, tidak boleh diseksakan binatang ini dengan api, malaikat tuan dia, iaitu Allah. Kalau nak seksa orang tak dengan api, kau anda Allah, itu peluang pada Allah. Tak, sebagaimana janji Allah orang kafir masuk neraka umpamanya, itu terpulang pada Allah. Kita ni bukan Allah. Kita ni manusia, kita ni makhluk. Tak, jadi kita ikut apa sahaja segala hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, terpulanglah kepada Allah. Nak bakar ke, nak apa, nak seksa manusia dengan macam mana keadaan pun, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita adalah haram sekali buat gitu. Umpamanya kita bakar, tak adalah bakar semua umpamanya. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua pernah berlaku
dalam hadis qudusiyah, al-ahadits al-qudusiyah, dalam kitab, nama kitab tu ahadits al-qudusiyah. Dalam hadis tu disebutkan macam mana ada seorang nabi zaman dulu. Dia berjalan-jalan, lalu digigit oleh seekor semut. Lalu nabi tersebut cari sarang semut tu. Dia ikut semut tu, cari jumpa sarang dia. Dia pun bakar habis sarang-sarang semut tu. Maka turun wahyu kepada nabi tersebut, qarasat kanamlah ahraqta ummatan tusabbihullah. Hanya seekor sahaja yang ketik kamu, yang gigit kamu, kamu bakar satu umat yang bertasbih kepada Allah. Semua ni bertasbih kepada Allah SWT. Dah guana pula dia nabi, takkan dia tak tahu. Jadi nabi tu pada masa tu tidak ada hukum lagi. Ada juga nabi tidak diturunkan wahyu lagi tentang hukum dia. Macam kita kata gak Nabi Muhammad SAW sebelum daripada diturunkan ayat tentang pengharaman arak, makna dia sahabat-sahabat Nabi minum arak lah. Sa'ad bin Abu Waqqas minum arak, Hamzah bin Abdul Muttalib minum arak, Sayyidina Ali pun ada minum arak. Sebab apa? Halal lagi arak. Dah dosa tak dosa. Sebab apa dak dosanya? 22 tahun halal arak. Makna Nabi jadi Nabi 22 tahun halal lagi arak. Kemudian tahun 23 tu baru haram arak. Makna dia sedang setahun je. Lepas tu Nabi pun wafat. Makna arak ni halalnya dah 22 tahun. Sekarang ni haram lah. Jangan kata halal pula. Sekarang ni maunya kita ambil 22 mula. Jangan. Itu zaman Nabi je dah. Haram lah. Jangan kata halal pula. Saya nak katakan bahawa Nabi tadi tu dia bakar tadi sebab tak ada hukum lagi kata haram. Tu Nabi. Apa Rasulullah tak sebut Nabi apa? Nabi zaman dulu. Nabi zaman dulu. Tak boleh. Begitu juga sekarang ni, saya minta maaf lah sebutnya. Kadang-kadang kita tahan tiku. Lepas tu petung bunyi rak, kita pun ambil pergi selang dalam air. Okay. Selang dalam air. Apa hukum ke selang dalam air tu nak boleh kemampu tu Allah. Kalau nak kata kita geni mucung sini Allah tu buat mucung sebab dah yelah kita gendang dalam air, lemah lah dia. Pada masa itu dosa kita buat gitu. Dah guana kat tikus kan. Memang sunat kita bunuh tikus. 5 ekor binatang sunat kita bunuh. Dah dipanggil sebagai khamsu fawasik. Ada 5 ekor binatang sunat bunuh. Antaranya tikus. Tikus sunat kita bunuh. Dah. Maka bila kita bunuh, macam mana nak bunuh? Bunuh tu biar mampus lalu. Dah nak buat guna. Senang je nak cari kucing sekor. Cari kucing sekor, lepas tu ambil kucing tu, duduk dekat dengan sarang tu, dia sarang tikus dia kat tikus tu. Lepas tu kita buka lah, kucing pun kejar. Rak dia gigi. Mampu lah, ada masalah. Kena kat leher ni, kat punak ni. Dah, buat gitu. Dah kalau kita nak katak dia, kita buka, dia tubik, kita tahan tikus. Lepas tu kita buat tubik belah. Tak sabar lah tak, kita kata kita nak katak tak udang dah tikus. Tu orang panggil tikus ni dia ligat lah tak. Kita nak kejar dia payah. Jadi kita buat gitu lah senang. Mana biar agak dia mampus lalu. Begitu. Ataupun kita gunalah alat-alat lain tak, umpamanya racun tikus ke yang menyebabkan dia deras sikit mampu, daklah seksa lebih daripada macam kita selang dalam air tadi. Gitulah keadaannya. Jangan kita anggap bahawa binatang yang tak ada nilai. Memang binatang tak ada nilai, sunat bunuh tak ada nilai lah. Tapi seksa binatang tu haram. Macam cicak sunat bunuh. Cicak, nampak cicak kat kejar cicak tu. Sebab apa? Sunat kita bunuh. Nabi suruh bunuh. Man qatala wazaran fi awwali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanah. Barang siapa yang bunuh cicak sekali katak je, fi awwali darbatin, sekali katak, sekali pukul je, kutibat lahu mi'atu hasanah, maka diberi pahala 100 kebajikan. 100 pahala dia boleh, 100 kebajikan dia boleh bunuh seekor cicak. Sunat bunuh cicak ni. Tapi janganlah kita ambil cicak seekor, kerak kaki dia, kerak ni. Dah kerak situ, kerak sini, ngelah kali. Dah 10 mimik dah baru rak katak kali. Itu dosa. Tak boleh lah. Itu dah menyeksa dah. Itu adalah diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berkait dengan binatang tadi. Habis. Jangan kita pergi kepada mana ya. Ibu. Okey, habis dah. Nyala dah mula jadi tajuk baru ngorpang pula lah. Ibu yang menyusukan. Okey. Jadi saya berhenti situlah. Apa yang baik adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tak baik daripada saya, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma tub alaina, Allahumma wafiqna, Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.